Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, Ustazah. terima kasih sudi jawab salam saya. Okey, boleh baca doa belajar? Mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Okey. Jadi mari kita tengoklah Okey, macam saya cakap tadi, dekat depan kena ada nota. Lepas tu kena ada apa? Kena ada buku teks kat tepi. Okey, boleh? Boleh Okey, mari kita tengok terjemahan ayat. Terjemahan ayat muka surat 14, betul? Betul tak? Betul tak terjemahan ayat ada pada muka surat 14? Wah, senyap. Ada pada muka surat 14. Okey. Seorang baca saya nak dengar. Seorang baca? Muka surat 14 buku teks. Boleh tak? Boleh tak? Tak ada orang nak baca ke? Okeylah, saya baca sekali lalu Awak beri perhatian Okey, muka surat 14, buku teks. Saya sedang baca muka surat 14, buku teks. Terjemahan ayat 284. Ayat 284 yang mana? Wina ni siapa? Wina. Siapa ni? Respon saya, please. Saya. Siapa ni? Wina ni? Siapa? Saya. Syazwina. Syazwina. Saya tanya nama. Okey, Wina. Ayat 284 yang mana? Segala yang ada di langit dan Itu terjemahan dia. Saya tanya ayat dia. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Okey, sampai. Cuba sebut perkataan terakhir dia. Sampai Syah'in Qadir. Syai'in Qadir. Betul. Itu ayat 284. Okey, Wina. Baca terjemahan ayat 284. Kalau tak cekap baca, saya boleh tolong. Tapi yang penting baca. Okey. Segala yang ada di langit dan di bumi adalah kepunyaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jika kamu menzahirkan apa-apa yang ada dalam hatimu atau kamu menyembunyikannya, nescaya Allah Subhanahu Wa Taala akan menghitung dan menyatukannya kepada kamu. Kemudian dia mengampunkan sesiapa yang dikehendakinya dan menyiksa sesiapa yang dikehendakinya menurut undang-undang peraturannya. Dan ingatlah Allah Subhanahu Wa Taala Maha berkuasa terhadap segala sesuatu. Okey, bagus. Tu terjemahan ayat Segala yang ada di langit dan bumi adalah kepunyaan Allah dan Allah berhak bagi pada siapa yang dia nak. Allah berhak ampunkan siapa yang dia nak dan Allah berhak siksa siapa yang dia nak. Wa yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha.
Innallaha ala kulli syai'in qadir. Okey, seterusnya ayat 285. Ya, tengok muka surah 14. Terjemahan ayat 285. Rasulullah telah beriman kepada apa yang diturunkan daripada Tuhannya dan juga orang yang beriman. Semuanya beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Para malaikat, kitab-kitab dan para rasulnya. Mereka berkata, kami tidak membezakan antara seorang rasul dengan rasul yang lain. Mereka berkata lagi, kami dengar dan kami taat. Kami memohon keampunan wahai Tuhan kami dan kepadamu jualah tempat kami kembali. Okay, ini adalah pengakuan orang-orang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang beriman tidak membezakan mana-mana rukun iman. Mereka percaya, rukun iman percaya kepada Allah, kitab, malaikat dan para rasul tanpa membezakan mana-mana rasul. Orang beriman dia tak pilih, dia nak beriman dengan Nabi Isa je, tak nak beriman dengan Nabi Muhammad. Ataupun dia nak beriman dengan Nabi Muhammad je, dia tak nak beriman dengan Nabi Isa. Contoh, itu orang beriman tak nak fikir macam tu. Orang beriman dia tahu rukun iman 25 rasul yang wajib diimani, mereka akan percaya sepenuhnya. Okey, boleh Okey, seterusnya ayat 286. Adriana, baca Adriana. Saya tolong. Adriana. Okey, mula. Allah sallallahu alaihi wasallam tidak Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala tidak membenci seorang melainkan membenci seorang melainkan maaf. Membebani seseorang melainkan apa-apa yang terdaya olehnya. Dia mendapat pahala kebaikan yang diusahakan. Dan dia juga menanggung dosa kejahatan yang diusahakannya. Okey, cukup. Okey, terima kasih. Okey, Syahira Nifat sambung. Pada ayat mereka berdoa. Syahira Nifat. Cuba saya tolong. Ya? Ya? Okey, mula. Mereka berdoa dengan berkata. Mula. Cuba tak? Baris kedua hujung sekali. Mereka. Syahira Ifat? Tak jumpa. 286 jumpa. Okey, baris kedua. Perkataan pertama apa? Kebaikan. Jumpa. Terjemahan muka surah 14. Sekarang ni open page 14. Gitu. Bukan muka surah 14? Dah? Okey, dah. Okey, tengok ayat 286. Dah. Ingat dah. Dapat dah? Okey, mereka. Jumpa tak? Mereka hujung sekali baris kedua. Jumpa. Okey, baca. Mereka berdoa dengan berkata. Mulakan. Mereka berdoa dengan berkata, wahai Tuhanku kamu. Wahai Tuhan kami. Wahai Tuhan kami. Janganlah Engkau mengambil kira kesalahan kami. Ya. Jika kami lupa atau tersalah. Okey, cukup. Dalam doa ni, dalam ayat 286 ni ada doa meminta kita dikurniakan apa yang kita mampu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi potongan ayat yang Syahiran Ifat baca tadi adalah potongan start doa lah Wahai Tuhan kami, Rabbana wala tahmil alaina. Betul? Tahmil alaina ke tuhamilna? Siapa boleh betulkan saya?
Rabbana wala tahmil alaina. Rabbana la tu'akhidna in nasina. Betul? Tak cek ayat yang mana? Okey, ayat yang Syahirah Ifat baca tadi. Wahai Tuhan kami, janganlah engkau mengambil kira kesalahan kami jika kami lupa atau tersalah. Yang mana ayatnya? Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Itu ayat yang Syahirah baca tadi. Di situlah ayatnya. Syahirah baca terjemahannya tadi. Okey? Kemudian sambung lagi, wahai Tuhan kami, janganlah engkau bebankan ke atas kami bebanan yang berat sebagaimana engkau bebani orang terdahulu. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Okey, terjemahan seterusnya. Wahai Tuhan kami, janganlah pikulkan kami kepada apa-apa yang kami tidak terdaya memikulnya. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Okey, kemudian maafkanlah kesalahan kami, wa'fu anna. Serta ampunkanlah dosa-dosa kami, waghfir lana, dan berikanlah rahmat kepada kami. Rabbana wala tuhamilna ma la taqata lana bih. Rabbana wala tuhamilna ma la taqata lana bih, wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana. Anta maulana di mana? Engkaulah penolong kami. Fansurna alal qaumil kafirin. Oleh itu, tolonglah kami untuk mencapai kemenangan terhadap orang kafir. Itu terjemahannya. Okey, saya harap nampak dah di situ di mana terjemahan ayat. Okey, jadi sekarang kita pergi kepada nota. Okey, boleh pandang nota ni yang saya tengah present ni. Okey, mari kita tengok. Okey, untuk surah Al-Baqarah ayat 284, kita ada ayat hafazan dan ayat kefahaman. Nampak? Okay, apa maksud hafaz? Yang saya duk telefon dah 2 hari. Minggu lepas, minggu ni, besok pun saya call lagi. Itu apa dia? Ayat hafazan. Apa maksud ayat hafazan? Kena hafal, bukan tengok teks. Sebab tu saya kata, saya nak buat video call untuk tengok, untuk dengar. Tasmik kamu hafal. Jadi, kalau menghafal, tak boleh tengok teks anak-anak. Saya harap kamu faham betul-betul. Beza ayat tilawah dengan ayat hafazan. Ayat tilawah baca sahaja. Tanpa hafal. Bermaksud ayat tilawah boleh tengok teks. Ayat hafazan, hafal tanpa tengok teks. Bermaksud ayat hafazan, tak betul kalau tengok teks. Faham ya? Faham tak ni kelas? Kelas? Faham. Ya, okey. Jadi kita tengok ayat hafazan di sini, saya ada bagi latihan sikit. So, ada pilihan jawapan, kamu boleh terus jawab. Okey, wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu. Apa jawapan situ? Pilih. Apa jawapan situ? Yuhasibukum ke kutubihi ke Isra? Apa jawapan sini? Yuhasibukum. Ya, yuhasibukum. So ini jawapan nombor 1. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu. Sebut. Sambung. Yuhasibukum bihillah. Okey, bagus Alisha, Sofia. Okey, soalan nombor 2. Tengok yang lain jawab Kulun amana billahi wa malaikatihi wa Kutubihi. kenapa Alisha, Sofia je yang jawab? Yang lain mana? Adriana Batrisha, jawapannya mana? Jawapannya yang mana? Wa kutubihi. Ya, saya nak dengar suara merdu tu, comel-comel. Suara bila lah nak tengok muka ni Rindunya Ustazah nak pergi sekolah. Awak tak rindu pergi sekolah ke? Rindu. Kalau rindu buat rajinlah bekerja sekolah. Okey. Kulun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli. Muhammad Fakrullah bersedia. Rabbana wala tahmil alaina. Sambung. Rabbana wala tahmil alaina. Fakrullah.
Sambungan dia Isra, Isra kama hamaltahu alal ladina min qablina. So ini jawapan nombor 3. Okey. Ini hafazan. Ini secebis sahaja ayat yang saya tanya untuk ukur hafazan. Yang lain tu kamu hafal ya, ayat 284, ayat 284, 285 dan 286. Tolong hafal ya. Yang belum tasmik dengan saya, sila mesej saya, WhatsApp saya untuk atur masa tasmik. Beritahu nak tasmik bila, saya call. That's it. Macam tu saja kalau tak nanti markah PPD untuk bulan 8 habis Kita ada 3 kali setahun isi markah PPD untuk pengisian band. Awak dapat band berapa? Awak dapat tahap berapa? Tahap 4, tahap 2. Kalau tak menghafal langsung, sebagai tahap 1 nak. Jadi kena hafal ayat hafazan. Jadi kita terus kepada intisari ayat. Okey kelas, inilah ayat kefahaman. Ya. Duk sebut kan ayat tilawah, ayat hafazan, ayat kefahaman. Ayat tilawah, ayat hafazan, ayat kefahaman. Okey. Apa dia ayat kefahaman ni? Ayat kefahaman ialah intisari ayat lah. Ya. Bila kamu tahu intisari ayat, bermaksud kamu sedang mengkaji tentang tafsir ayat. Dan kamu sedang mengkaji tentang kefahaman ataupun mesej yang ingin disampaikan di dalam ayat. Okey. Jadi, kita tengok peta minda ni, buku teks halaman 15. Okey, sekarang buka buku teks halaman 15. Okey. Tengok, dah buka belum muka surat 15? Dah buka. Baca tak? Segala yang ada di langit dan di bumi milik Allah. Allah mengetahui segala amalan zahir dan batin. Amalan zahir ialah amalan yang dilakukan oleh anggota badan seperti solat dan puasa. Amalan batin ialah amalan hati seperti ikhlas. Okey, jadi tengok. Lengkapkan peta minda di bawah. Anda boleh merujuk buku teks halaman 15 sebagai panduan mencari jawapan. Okey. Kat sini jawapan. Fakrullah tak jawab lagi. Apa jawapan sini Fakrullah? Fakrullah ni kan agaknya dia on Google Meet tapi dia pergi makan nasi kat dapur ni. Fakrullah ada tak situ? Ada tak kat situ? Okey, apa jawapan sini kelas? Amalan batin. Ya, amalan batin. Okey, boleh tulis. Tulis terus isi nanti Siapa yang tak ada kemudahan printer di rumah, salin. Siapa yang ada printer, ya print saja. Supaya senang. Print, tampal, lengkapkan. Okey, contoh amalan zahir apa? Contoh amalan zahir? Dalam buku teks tadi apa dia? Solat. Ya, pandai. Solat. Lepas tu? Puasa. Puasa. Lepas tu contoh amalan batin dah ada situ. Ikhlas. Okey, seterusnya kefahaman ayat 285. Kita nak kaji apa pula ayat 285 ni? Tadi ayat 284 terang tentang amalan zahir dan amalan batin. Ayat 285 terang tentang semua rasul beriman dengan akidah yang sama. Akidah apa? Akidah apa kelas? Nabi Isa ke? Nabi Musa ke, Nabi Muhammad ke, Nabi Adam ke beriman dengan akidah yang sama. Akidahnya apa? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. 24 Nabi sebelum Nabi Muhammad diutuskan telah diberitahu dan diwahyukan oleh Allah akan ada seorang Nabi penutup akhir zaman. Namanya Muhammad. Allah dah beritahu kat Nabi Adam, Nabi Idris sampai Nabi Isa, Allah dah beritahu. Jadi mereka semua beriman dengan Nabi Muhammad dan nabi-nabi lain selain dari mereka lah. Ya, jadi semua rasul beriman dengan akidah yang sama. Macam Nabi Isa pernah terang pada kaum dia. Ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Ada dalam surah As-Saffat apa yang Nabi Isa kata? Nabi Isa kata, akan datang selepasku seorang Nabi. Namanya Ahmad. Nabi Isa sebut Ahmad. Ahmad tu siapa? Nabi Muhammad lah. Ya, jadi semua Rasul beriman dengan akidah yang sama. Itu yang
nak diterangkan dalam ayat 285. Kita tak boleh pilih kita nak percaya Nabi mana. Apalagi kita membeza-bezakan. Nabi Sulaiman hebat, Nabi Muhammad tak hebat. Salah. Salah. Jadi, kena faham betul-betul. Semua 25 Nabi dan iaitu Rasul adalah sama. Tidak boleh dibeza-bezakan. La nufarriqu baina ahadim min rusuli. Okey, kemudian Rasulullah dan orang mukmin beriman dengan semua rasul tanpa membezakan seorang rasul dengan rasul yang lain. Okey, ada tadi kita baca kat terjemahan kan? Ada kan? Dan kemudian Rasulullah dan orang beriman orang beriman juga beriman dengan apa sahaja yang diturunkan oleh Allah. Tak kisahlah kitab ke, malaikat ke, mereka beriman. Ada 10 malaikat, percaya. Ada syurga dan neraka, percaya. Tanpa mempersoalkan. So kalau kita persoalkan, ada ke syurga? Pahala tu ada ke? Neraka tu ada ke? Itu bermaksud kita tidak beriman. Okey, seterusnya ayat 286. Ayat 286. Tengok ayat 286, boleh baca muka surat 15 tu. Lepas tu tengok apa yang kita nak isi kat sini. Allah SWT tidak akan membebankan. Okey, boleh jawab. Boleh tulis terus. Nanti nota tu tolonglah print atau salin dan lengkapkan semua tempat kosong ni. Allah SWT tidak akan membebankan hamba-Nya dengan perkara yang tidak mampu dilaksanakan. Setiap perbuatan manusia akan dihisap. Ya, pandai. Kalau tengok buku teks tu mesti boleh jawab punyalah. Sebab tu kena rujuk buku teks. Okay, setiap perbuatan manusia akan dihisap. Kemudian akan diberi pahala. Apa yang akan diberi pahala? Kebaikan. Okey, kebaikan yang dilaksanakan akan diberi pahala dan kejahatan pula akan dibalas dengan dosa. Okey, jadi kita tengok sikit tepi tu ada Syifa Al-Quran tu. Syifa Al-Quran tu sebenarnya saya ambil daripada muka surat 15 tu jugalah. Ya. Ya, dia lebih kurang macam hadis spektrum ilmu lah Jadi apa hadis tu cerita? Ya, Rasulullah SAW bersabda, sesiapa yang membaca 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah, ayat 285 dan 286 pada malam hari. Dengar tu Sesiapa yang membaca 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah, iaitu ayat 285 dan 286 pada malam hari, maka kedua-dua ayat ini sudah mencukupi untuk menghindarkan dirinya daripada segala keburukan, godaan syaitan, gangguan jin dan manusia. Mana ayat 285? Mana satu? Mana satu ayat 285? Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli. Betul ke? Betul ke saya baca tu? Ayat 285 yang mana? Amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Tu sampai wa ilaikal masir. Ayat 286, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha sampai fansurna 'alal qaumil kafirin. Saya memang pernah dengar ceramah kan tak Ustaz Hasanuddin Al-Hafiz. Ustaz Hasanuddin Al-Hafiz adalah adik kepada Tuan Guru Harundin kan. Saya pernah dengar ceramah beliau. Beliau menerangkan kalau misal katalah kita ni ada gangguan sihir, kita kena baca ayat 284 sampai 286 ni. InsyaAllah kalau kita baca dengan penuh keimanan dan dengan niat nak merawat diri, insyaAllah sihir tu akan pergi balik ke tuan dia. Jadi ayat 284 dengan 286 ni memang ayat untuk menghalau gangguan syaitan dan gangguan jin yang datang dalam kehidupan kita. Jadi saya harap kamu boleh hadam lah ayat 285, ayat 286 ni adalah ayat yang boleh digunakan untuk syifa. Baca ke air, baca Al-Fatihah, baca ke air, lepas tu minum. InsyaAllah jadi ubat.
Okey kelas, ada apa-apa saya nak tanya? Ada apa-apa nak tanya saya sebelum saya tutup? Tak ada. Tak ada. Okey. Jadi ada baki masa ni Kita habis kelas pukul 1 kan? Jadi baki masa PDPR Pendidikan Islam ni awak gunakan untuk salin atau print bahan ni Faham? Faham ya? Faham. Salin atau print bahan ni. Okey? Sampai pukul 1. Okey? Itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh left the meeting Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Okey, terima kasih sebab hadir kelas saya. Okey, boleh left the meeting. Sama-sama.